السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung bacaan suratul A'la pada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazi qaddara fahada. Shadaqallahul azim. Dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Kita belajar satu lagi ayat pada malam ini berhubung dengan sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta sesuatu daripada apa kita sebut atom, substan yang halus, sehinggalah ke langit yang luas. Apabila Allah mencipta makhluk-makhluk ini, termasuk kita manusia, maka di sana ada dua benda
yang Allah pertekankan. Pertama, qaddar. Ditafsirkan dalam pimpinan Ar-Rahman ini, qaddara makna mengatur keadaan makhluknya. Sekejap lagi kita bahas. Yang kedua, fahada. Dia memberikan petunjuk supaya makhluk yang dia cipta ini melalui jalan-jalannya sebagai makhluk yang dia telah cipta. Baik. Sebelum kita lihat perbahasan, dan saya quote beberapa tulisan perbahasan di dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan almarhum Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili rahimallahu ta'ala, juga daripada Tafsir Ibnu Kathir. Maka saya nak baca dulu 2 ayat untuk saya relatekan biiznillah ayat 3 ini dengan kepahaman pada 2 ayat lagi. Iaitulah firman Allah pada ayat 49 dan 50 daripada surah Taha. Ayat 49, qala famar rabbukuma ya Musa. Ayat 50, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Sadaqallahul azim. Ayat menceritakan dialog di antara Nabi Musa dan Harun alaihimassalam ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam untuk berdakwah berhadapan dengan Fir'aun laknatullahi alaihi. Kalau kita baca dalam banyak surah, surah Asy-Syu'ara, surah Al-A'raf, surah Taha, kita akan jumpa dalam surah Taha, pertama Allah menyebut pada isim mufrad, iaitu ada ayat mula-mula Allah sebut dalam surah Taha, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Disebut dengan mufrad, singular. Allah kata idhhab, wahai Musa, idhhab, pergilah, ila fir'aun, pergi jumpa Fir'aun, innahu tagha, dia melampau, dia jahat. Kalau kita baca dalam surah An-Nazi'at kan, yang kita dah baca lepas, ana rabbukumul a'la, ngaku jadi Tuhan ni habis kan, habis ngaku jadi Tuhan ni habis, wal a'yadzabillah. Kita baca dalam Ghafir, wa qala fir'aun ya hamanu banili sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Al-ayah. Dia kata pada memanda menteri dia Haman, 20% penasihat pelingkup. Dia kata pada Haman, wahai Haman, benalah untukku sarhan, satu menara. Bina aku, nanti mesyuarat parlimen bagi luluh, kata Fir'aun. Bina untukku satu menara. Aku
nak sampai ablughul asbabas samawat, untuk aku menempuh jalan-jalan menuju ke langit, dan aku nak tengok Tuhan Musa tu lagu mana rupa. Tak aku kurang ajar punya Firaun. Bulu hidung dia pun Allah Ta'ala buat samsing nak mampu. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah perintah mula-mula ke Nabi Musa, izhab, pergi jumpa dia. Itu yang akhirnya Nabi Musa minta teman. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri. Ya Allah, boleh tak jadikan abang saya Harun sebagai pembantu saya? Biar kami berdua. Tuan-tuan, bukan Nabi Musa takut. Nabi Musa ni tak usah cakap lah. Dalam riwayat yang sahih, Nabi Musa, Israel, malakul maut pun dia lempang. Tuan ingat apa? Malakul maut dia lempang begitu lah. Yang kata Nabi Musa. Riwayat ni sahih. Nak ambil nyawa aku tak bagi salam, dia buat pelempang itu lah. Yang kata Nabi Musa. Fir'aun biasalah, so perlulah teman, bukan dia takut nak beradab dengan dia. Maka dia minta pada Allah, Haruna akhi, Harun saudara aku. Ni dalam surah Taha, abang dia Harun. Itu yang akhirnya Allah izin, maka datanglah ayat kedua, dia jadi musanna, dia jadi isim dua, izhaba. Dia tak izhab dah. Mula-mula izhab mufrad. Lepas tu bila Allah kirim Nabi Harun jadi berdua, dia jadi isim musanna. Izhaba ila Firaun. Hampa berdua pergi jumpa Firaun. Baik. Cuba tengok ayat 49. Kita nak relate dulu dengan ayat 3. Ayat 49 daripada surah Taha. Qala famar rabbukuma. Tengok. Qala Fir'aun. Lelakilah huwa. Qala, dia telah berkata. Faman, maka siapakah? Rabbukuma. Dia tak kata rabbuka. Dia tak kata rabbukum. Dia kata rabbukuma. Maknanya isim musanna, dua. Makna depan dia waktu tu Nabi Harun dan Nabi Musa, berdua lah. Rabbukuma, dia jadi musanna. Dia tanya, famar rabbukuma ya Musa. Dia tak kata, Allah tak sebut qala famar rabbukuma ya Musa wa Harun. Allah tak sebut Harun. Tapi Allah cerita Fir'aun hanya menyebut Musa. Tapi sebelum tu dia kata, siapa Tuhan kamu berdua, wahai Musa? Dia sebut berdua. Lepas tu ya Musa. Kenapa dia tak sebut Harun sekali? Sebab Fir'aun tahu Nabi Musa tu lebih pada dia, anak angkat dia. Fir'aun pernah dia belum. So meseralah lebih situlah. Kenal tu lebih kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa dia pernah bela dalam surah Asy-Syu'ara. Walidan, engkau pernah budak duduk dengan kami, kata Fir'aun, kami pernah bela engkau. Engkau pernah duduk dengan kami beberapa tahun. Itu dalam Asy-Syu'ara. Nak sebut dia lebih kepada Nabi Musa. Itu yang dia tanya, ya Musa. Awal sebelum tu rabbukuma, dia guna musanna, berdua. Tetapi kemudian hujungnya dia tuju pada Nabi Musa, sebab dia lebih kepada Nabi Musa. Qala famar rabbukuma ya Musa. Musa, Tuhan hampa berdua ni siapa? Cara tu. Pak dia mengaku dia Tuhan, tuan-tuan oi. Takkan ada Tuhan lain dah dia kata dia Tuhan. Punya teruk manusia Fir'aun. So dia nak tahulah Tuhan tu siapa.
Maka tengok Nabi Musa jawab. Jawapan Nabi Musa ayat 50 Toha boleh kita kaitkan dengan ayat 3 Suratul A'la ini. Apa kata Musa? Qala. Tengok, tak ada kata qala, tak ada lam alif, qaf alif lam. Qala makna mufrad. Siapa tu? Nabi Musa. Huwa, lelaki. Kalau qala, qaf alif lam alif, dia jadi berdua. Dia akan jadi musanna. Tapi Allah sebut qala, makna Musa saja bercakap, Nabi Harun diam. Nabi Harun diam sebab dia tanya Nabi Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu. Adalah Tuhan kita itu. Tengok Nabi Musa jawab. Dia jawab dengan jamak Rabbuna. Dia tak kata Rabbi. Dia tak kata qala Rabbi. Dia kata Rabbuna. Makna apa? Pertama, menafikan Fir'aun tu Tuhan secara balaghah. Secara halusnya, apabila Nabi Musa sebut qala Rabbuna, makna hang bukan Tuhan. Sebab dia sebut nahnu, dhamir. Maknanya semua kita ni, kita bukan Tuhan. Maka Rabbuna, Tuhan kita, maknanya hang Fir'aun bukan Tuhan. Itu cara balaghah dia, cara masuk dia. Allahu Akbar. Apa dia? Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu. Setiap yang dia cipta, khalqahu, yang Allah cipta, a'ta kulla syai'. A'ta makna dia memberi qadar, dia memberi ukuran pada yang dia cipta. Kemudian summa hada, kemudian diberinya petunjuk, ditunjuknya jalan bagaimana makhluk yang dia cipta itu sesuai dengan kehidupan dia sebagai makhluk itu. Itu maksud dia. Baik, baru kita bahas. Telah menulis almarhum Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir. Dia membahaskan yang pertama, apabila Allah menyebut wallazi qaddara, Allah menetapkan qadar bagi setiap makhluk dia, maka yang pertama kata almarhum Dr. Wahbah, pertama dia menentukan jenisnya, sama ada lelaki atau perempuan, jantan atau betina. Allahu Akbar. Dia menentukan jenis dia. Sama ada kalau manusia, lelaki atau perempuan. Pula bukan jadi begitu saja, dia menentukan sifat, keadaan. Kalau lelaki, siapa? Dia cukup suka tu. Dia cukup minat bab tu, rokok, atau dia suka benda lah tu. Allah menentukan sifat-sifat tu. Lelaki, perempuan, ada sifat. Lelaki dia jenis tak berapa kisah sangat. Dia suka buat kerja lah bini beleti 6 bulan dah. Bini beleti dah 6 bulan, baru nak buat lah tu, baru kelang kabut. Itulah hampa, aku pun sama. Tuan-tuan, tu sifat lelaki. Dia jenis tak apa nak kisah. Kalau anak lelaki mandi lama mana? 2 minit setengah selesai. Anak perempuan mandi setengah jam. Dia lain. Cuti sekolah, kita pening lebih pada siapa? Anak lelaki. Nak perempuan tak apa kan? Bolehlah dapat potong bawang. Nak jantan, dia balik waktu makan. Lepas Zohor dia semayang-semayang, hilang pula. Allahu Akbar. Ni jantan. Allah menentukan jenis-jenis dia. Kena faham. Tu Allah. Kalau binatang, dia tentukanlah jantan betina,
lelaki perempuan kita, jantan betina. Kalau kucing jantan, fahamlah. Dia kira nak mancut dia. Kan, tayar kereta kita habis, dinding. Dia kira tanda kawasan lah. Tu depa punya cara, alam depa. Jangan hampa duk marah. Memang Allah Ta'ala buat begitu. Atau kencing tu biar Ustaz, basuhlah. Allah tentu dah begitu keadaan jenis dia begitu. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, sifat perbuatan. Sebut dah tadi. Lelaki ada sifat dia, perempuan ada sifat dia, binatang ada sifat dia, buah-buahan ada sifat dia. Tak sama. Tak sama tuan-tuan. Dia jadi jam ni pasal buah durian. Tu yang saya keluar awal tadi. Saya tahu dah jam. Jam kat jambatan sikit, jam kepala batas, jam atas puncak gunung. Durian. Tuan-tuan, nak sebut Allah menentukan jenis. Hak nama durian, duri. Ada tuan-tuan jumpa manggil berduri. Duri ya, durian. Oh, nampak luar jahat duri, kena dalam tumbang. Musang king, kancing baju, kancing gigi tak ada. Semua tok nenek durian habaq mai. Nek muntah kita makan. Subhanallah, punya Allah bagi nikmat. Manggil ada sifat, ada jenis dia. Manggil hitam, manis elok. Sungguh pun hitam ku pandang manis. Kan? Tompok tu si tompok manggil. Hitam manggil, mana ada manggil warna hijau, tak ada. Manggil semua warna hitam. Tapi dalam manis. Allah, tuan-tuan, tak boleh belajar daripada manggil. Hitam kulit dia, tapi hati dia baik. Bilal ibn Rabah, hitam kulit, tapi hati punya bersih. Sampai di kedengaran sepatunya di pintu syurga ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Allah, bukan makan saja. Tak tahu nak cakap. Tu tara buah-buahan, belum sembang ikan di laut, jenis ikan pula. Daripada hak besar ikan paus sampai ikan milih. Ya Karim, tak ada lagi lah menu di kedai ikan paus 3 rasa. Tak ada lagi, tak cukup kuali. Tak ada. Ada siakap, jenahah, itulah. Makna nak sebut jenis tu pula. Tak tahu nak buat tu. Agungnya Allah. 2. 3. Kata Dr. Wahbah almarhum, kata-kata, yakni ucapan mereka, bahasa mereka, tu juga termasuk qaddar. Ya Allah, ya Tuhanku. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ayat 22 surah Ar-Rum. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, tengok Allah mulakan ayat itu, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah. Allah tu wujud, Allah tu ada. Antara tandanya ialah Allah sebut, pertama, khalqus samawati wal ard, langit dan bumi. Siapa kata langit bukan Allah buat, beritahu. Aku tak masuk neraka lah kau. Siapa kata bumi bukan Allah buat, beritahu. Semua kita, Allah lah khalqus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Allah. Betul Allah kata apa? Wa ikhtilafu alsinatikum, dan ikhtilaf. Ma makna ikhtilaf? Perbezaan. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan berlakunya perbezaan pada dua benda. Pertama,
alsinatikum, berbezanya bahasa-bahasa kamu. Allah subhanallah. Saya selalu sebut lidah sekeping yang sama. Lalu saya sebut. Situlah pahit, tawar, manis, masam, sekeping lidah. Kamu Mak Saleh, Afrika, Melayu, Cina, Hindu, siapa saja, lidah sekeping Allah buat, di situlah rasa segala-galanya. Tuan-tuan boleh beza. Tuan-tuan makan musangking rasa apa? Tuan-tuan makan udang merah rasa. Rasa beza kan? Rasa. Tuan-tuan tak nampak ke Allah? Lidah hak sekeping ni, dia boleh bagi beza lagi. Hak ni musangking, hak ni udang merah, hak ni musang kencing, kaki kencing. Dia bagi beza hak tu. Tuan-tuan tak boleh. Saya yakin tuan-tuan rasa. Pahit-pahit dia lain kan. Lepas tu buka pula. Ni lain ustaz. Ni kancing baju. Ada nama kancing baju pula. Makan pula. Pahit dia tu sedap. Lain macam. Yang ni tak apa kenama. Naik pening kita. Lidah sekeping tu aja. Kalau tak nampak lagi Allah. Entahlah. Ya Allah. Apa nak jadi kita. Lidah tu baru durian. Belum kari, belum tom yam, belum roti canai, belum. Tak kesayang Allah dengan kita sampai tak perlu bawa beg spare lidah dalam beg. Tak perlu. Makan durian je cari. Durian pula musangking, jenuh cari dalam beg. Tertinggal pula hak ada kancing gigi punya. Hello anak, ambil zat lidah musangking tepi meja. Mampu tuan. Tuan nak hidup lagu mana? Nak isap rokok lidah lain pula. Tertinggai pula lidah rokok. Mati tepi jalan. Mati tepi jalan. Sebab lidah rokok tertinggai. Anak pula kata hilang dah pak. Pak baru beli kat Cina lidah rokok. Beribu ringgit baru beli. Mati pak. Pengsan tak boleh isap rokok. Ya Karim. Lidah sekeping. Allah sebut tu. Wa min ayatihi, tu tanda keagungan aku, tu tanda aku hebat. Apa dia? Lidah sekeping terbit, alsinatikum, bahasa yang berbeza. Tadi sebut bab makan. Tuan kena teh tarik rasa lain. Tuan-tuan kena teh masala rasa lain kan? Lidah sama. Tuan kena kopi redik rasa lain. Tuan kena kopi hadat tamar kuku rasa lain. Tuan-tuan kena kopi hantuah rasa lain. Subhanallah. Tu baru makan minum. Allah kata, "Wakhtilafu alsinatikum", berbeza bahasa kamu. Tuan Pening bahasa tuan-tuan, Kedah bahasa dia, Terengganu bahasa dia, Kelantan bahasa dia, Johor bahasa dia. Ada budayanya, ada perkataannya. Selangor, Kuala Lumpur lain, Negeri Sembilan, Ekau, Eden, semua dia keluar lidah sekeping tu. Tak nampakkah lagi Allah? Belum sembang Mak Saleh lagi. Ada slang Britain, ada slang Amerika, ada English 121, ada English 122. Ingat kita SPM dulu? Saya ambil 121. English saya 121. Britain punya. Cakap kat hidung. 122 Amerika. Kita lalui benda tu. Subhanallah. Tak sembang lagi Arab. Arab Ami, Arab kampung, Arab fasahahnya, Arab kitabnya. Ya Karim, ya Tuhanku. Lidah Pak Arab awak. Lidah Pak Arab keluar 6 inci sikit kan? Tak serupa kita duduk dalam.
Mai musim haji umrah, automatik reti cakap Arab orang Melayu pun. Tapi dua patah lah. Ana and enta. Jangan terbalik sudah. Ana pergi mana? Anda pergi mana apa? Mana aku nak tahu pergi mana? Jangan terbalik ya. Kemah musim haji, kemah ha? Tuan-tuan, lidah sekeping. Allah kata aku hebat tak hebat, bertutur kamu sampai dibuat kajian. Saya tak habis lagi. Bukan buat kajian lah, baca kajian je oleh Profesor Dr. Salihah Yaakob UIA tentang apa bahasa Nabi Adam. Buat kajian pula. Ya Allah, seronok sungguh baca. Nabi Adam cakap apa? Kita pening. Kan? Dibuat kajian tu dengan jurnal macam-macam. Seronok kita baca dia. Sebab dia berkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya Karim ya Rabb. Berbezanya bahasa kamu. Tu termasuk juga kata almarhum Dr. Wahbah qaddara. Hak tu kita cakap binatang. Awak binatang tak bercakap. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha. Al-ayah 18 19 An-Namlu. Tuan, binatang cakap tuan-tuan. Kita duk pening fikir, tapi Allah sebut kena yakin, percaya sebab Quran. Hak yang Allah cerita ni bukan gajah, semut. Semut besar mana tuan-tuan? Rupanya saya baca satu kajian tentang semut. Semut ni dia ada antena. Dia ada aerial. Dia transmit. Dia jumpa belah. Dia menyembang tu. Dia menyembang. Rokok ada? Tak ada, baru habis. Dia pun belah. Dia tanya rokok. Kawan kata tak ada, habis lah. Belah. Jumpa kawan lain pula. Dia menyembang. Ada aerial. Binatang bercakap. Allah sebut dah clear ayat 18. Qalat namlah. Nabi Sulaiman nak lalu lembah semut di Baitul Maqdis. Allah beritahu. Nabi Sulaiman mendengar semut bercakap. Puteri semut ketua dia. Qalat maknanya muannas, perempuan. Qalat. Maka puteri semut tu ketua dia. Dia apa? Wahai semua semut, udkhulu masakinakum. Masuk dulu dalam lubang. Waktu tu semut pakat keluar. Duk dengar tapak kaki kuda Nabi Sulaiman nak mai. Dia nak mai. So nak lalu lembah semut di Baitul Maqdis. Tentulah pada anggapan semut saat lagi jatuhlah biskut ke, gula ke, kan Nabi Sulaiman nak pergi perang bawa bekal. So hentakkan kaki kuda tu menjatuhkan makanan tu, pakat tunggu semua. Puteri semut kata hampa masuk dulu, hampa nak mampu. Yang tu semut tak abak, aku tambah. Puteri semut kata hampa masuk. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau tak, hampa kena pijak dengan Sulaiman dan bala tentera dia. Wahum, dan mereka la yash'urun, tak sedar. Nak sedar apa semut punya halui tapak kaki kuda tu dia? Astaghfirullahalazim. Agungnya Allah, semut bercakap. Nabi Sulaiman atas kuda. Ayat 19 pangkal. Fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu tersenyumlah Sulaiman. Sulaiman tersenyum. Tabassam, ibtisam, senyum.
Nabi Sulaiman aku dia senyum kerana mendengar ucapan semut. Kata Imam Al-Qurtubi, jarak paling minima untuk Nabi Sulaiman dapat mendengar semut bercakap sejauh 6 batu. Itu jarak minima 6 batu. Maksimal tak saya cakap 6 batu dia boleh dengar. Tersenyum di atas kuda dia bila puteri semut beri arahan. Itu dalil bahawa binatang bercakap. Ada gaya mereka, ada style mereka. Tuan-tuan tengok dolphin kan? Dolphin dia bercakap, dia keluar isyarat. Dia ada frekuensi gelombang dia. Gajah dia bercakap sesama dia. Kita tak tahu bahasa mereka. Mereka bertasbih, la tasbihahum la yafqahuna tasbihahum. Kamu tidak faham tasbih mereka, percakapan mereka. Yang kita tahu dalam Quran, Allah beritahu semut bercakap. Hak tu ya. Hak lain mesti bercakap binatang. Allah buat begitu. Komunikasi. Bahasa mereka kita tak tahu. Ya Karim ya Rabb. Allah menentukan qadar sampai bahasa binatang. Ada dia tahu. Cakap dia ada. Kalau rimau dia mengaum, adalah benda-benda dia yang dia boleh beritahu. Pasangan dia ke, geng dia ke, kan burung-burung ke binatang bila tahu hari nak hujan ke sixth sense kan, depa bagi isyarat. Ribut nak main macam tsunami hari tu kan, kita baca dalam kajian tsunami bagaimana gajah-gajah lari dulu atas bukit. Sebab gajah boleh rasa dah. Gegaran itu gajah sudah rasa di tapak kaki mereka. Itu yang mereka lari awal di Thailand tu. Mereka lari di Phuket. Mereka lari awal atas bukit gajah. Hak orang duk isap rokok mana nak tahu. Duk balik rokok silang kaki, duk minum bir terkedarah arak lagi tepi laut tu. Dia main-main tinggal suak dalam jawab dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Subhanallah. Agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala buat makhluk dia qaddara. Qaddara maksud dia termasuk kata Dr. Wahbah almarhum ialah kata-kata binatang. Mereka bercakap. Yang kita tahu Quran semut, yang tu kita tahu. The rest tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Burung-burung mereka boleh bercakap bahasa mereka. Itu yang Nabi Sulaiman Allah bagi dia mukjizat. Ulimna mantiqat tayr. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman ialah ulimna mantiqat tayr. Dia tahu bahasa burung. Burung menyimbang dia tahu. Oh ya Allah ya Tuhan. Tu kata ilmu ni tuan-tuan. Tak pernah habis. Rajin-rajinlah membaca. Rajin-rajinlah baca jurnal-jurnal dalam internet. Rajinlah. Jumpa semua. Oh, nampak keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Speechless, kita tak tahu nak cakap betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Menulis lagi Dr. Wahbah Az-Zuhaili, termasuk qadara di situ ialah ajal kematian. Termasuk qadar ialah Allah menentukan ajal. Di kulli ummatin ajal. Bukan kata manusia, ummatin, umat. Satu umat. Umat pun ada ajal dia. Akan diganti Allah selepas satu umat diganti generasi ini. Sampai ada generasi yang Allah ganti, generasi yang jahat. Generasi yang meninggalkan solat. Seperti firman Allah ayat 59 surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. 59 Maryam. Kemudian daripada itu kata Allah, mereka yang beriman bertakwa ini akan digantikan fa khalafa min ba'dihim. Selepas mereka datang satu lagi generasi. Generasi apa?
adha'us salat, yang mencuaikan solat, yang meninggalkan solat, yang tak peduli dengan solat. Ramai tak orang tak semayang? Sedih lah. Kalau buat bancian kan, ramai yang tinggalkan semayang. Tak tahu nak cakap lah akhir zaman. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali pernah sebut, apabila azan berkumandang, apabila masuk waktu solat, kata Sayyidina Ali, maka menggigillah tubuh aku. Sayyidina Ali sebut, menggigillah tubuh aku, kerana sebentar lagi aku akan menunaikan amanah daripada Allah, iaitulah solat. Tu Sayyidina Ali menggigil badan, takut kita boleh buat lebih kurang. Adha'u solah, kata Ibnu Abbas, bukan sekadar meninggalkan solat, tetapi mencuai-cuaikannya, melewat-lewatkan saja-saja, tak ada sebab. Zuhur lewat semayang Zuhur 4.30, 4.42, 4.43 dah asar. Saja semayang 4.30 sebab tengok Hindustan. Ada kerja. Maghrib kan lewat, pukul 8.40 baru nak maghrib. Saja-saja. Lepas main bola, minum, makan nasi, 8.40 baru maghrib. Astaghfirullah. Adha'u solah, kata Ibnu Abbas, ialah yang termasuk di dalamnya mencuaikan, melewat-lewatkan waktu solat, sehingga kadang-kadang terlepas waktu itu. Jaga. Baik, itulah Nabi selalu pesankan, solat amalan yang paling Allah cintai, solat di awal waktu. Walaupun waktu solat tu panjang, tapi Allah cukup suka kalau kita dapat solat awal waktu. Kita lajak sikit, kuliah maghrib macam ni, tak apalah. Atau baru nak makan, perah azan. Ni nasi depan, kari ayam, sambal belacan, musang king satu pinggan. Baru nak jolok azan, dia pun lap-lap balik tangan, tak payah pergi semayang. Tu nama dia bodoh. Nabi kata, faham, makan dulu. Tu dia Nabi. Makan dulu. Sebab pertama, kalau pergi semayang, confirm tak khusyuk, perut lapar. Kedua, diangkat takbir, keluar musang king. Rakaat kedua, kari ayam. Ambil hang semayang lagu tu. Lepas tu duk kira dah hati dah habis dah lagi. Budak-budak ni dia tibai musang king. Anak dia tak balik lagi, baru 6 tahun, 7 tahun. Dalam hati dah habis dah musang king. Amat empuih mayang lagu tu. Sebab tu Nabi kata makan. Makan dulu. Orang azan tak apa, makan dulu. Lepas tu pergi semayang. Mana dapat? Tu Islam dia ajar sampai tahap tu. Kita sedap-sedap adha'u salah, tinggalkan semayang, cuaikan semayang, buat lebih kurang. Semayang buat lewat, tak ada alasan pun. Hoi, jangan tuan-tuan. Itu generasi. Wa kulli ummatin ajal. Satu generasi habis, Allah ganti generasi yang lain. Cuma 59 Maryam itu Allah menyebut generasi yang jahat, yang bukan sekadar adha'u salah wattaba'u syahawat, ikut hawa nafsu. Jahat. Quran kata haram, dia kata halal. Quran kata buat, dia kata tak payah. Oh, yang tu jahat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan dihumban al-ghayya. Fasawfa yalqawna ghayya. Ghayya telah ditafsirkan ayat 59 Maryam itu. Ghayya disebut oleh Ibnu Abbas sebagai sebuah gaung di dalam neraka. Gaung. Ghayya. Na'udzubillah min zalik. Maka tafsiran yang keempat bagi qadar ialah ajal, kematian. Maka kita ulang balik kata almarhum Dr. Wahbah, bila Allah sebut wallazi qaddara, qadar itu pertama menentukan jenis.
Lelaki atau perempuan. Bersyukurlah. Lelaki ada hukum dan sifat-sifat dia. Perempuan ada hukum dan sifat-sifat dia. Lelaki ada cara Allah tentukan hidup dia. Dia tak ada nak cuti-cuti semayang, dia tak ada nak cuti-cuti puasa, tak ada pasal. Itu semua nak mampu masuk neraka. Perempuan lain, dia ada cuti khas dia tak boleh semayang, dia tak boleh puasa, dia tak boleh tawaf, bila sampai dia haid dan sebagainya. Allahu Akbar. Kita ada hak kita. Dan paling berat taklifnya kita. Ar-rijalu qawwami, perempuan, lelaki itu, ar-rijal, lelaki-lelaki itu lebih kuat berbanding wanita. Dengan maksud dialah ketua keluarga. Itu duduk dia di situ pula kita. Maka ketaatan tumpah kepada dia. Allah, Rasul, suami. Tu dia, isteri itu. Mak ayah dia selepas suami dia. Ketaatannya begitu. Itu hebatnya suami. Dan paling hebat, suami itu isap rokok. Itu paling hebat. Tak boleh dicabar oleh mana-mana dunia. Itu qadarah pertama. Yang kedua kita sebut tadi sifat perbuatan. Yang ketiga ucapan, kata-kata. Qadarah termasuk bahasa lah, senang faham. Binatang pun ada bahasa, kita apatah lagi. Dan yang keempat ajal. Baik. Menulis lagi Dr. Wahbah yang dikatakan fahada. Wallazi qaddara fahada. Apa dia? Allah memberi petunjuk kepada makhluk, kepada sumber-sumbernya, dan menentukan rezeki. Setiap makhluk, itu fahada pula. Setiap makhluk Allah telah memberi petunjuk kepada makhluk itu untuk memahami sumber rezekinya. Ya Karim, kalau kita fokus pada kita manusia. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Saya nak baca satu ayat. Was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. 64 Arba'ah wa sittin min surah Ghafir. Ayat 64 daripada surah Ghafir. Saya fokus yang ni dulu. Allah kata, akulah Allah ja'ala lakumul arda qarara, yang telah menjadikan bumi sebagai tempat menetap kamu. Sayangnya Allah, dia tak suruh kita duduk di planet lain. Dia buat bumi, hampa duduk sini. Aku turunkan Adam di sini, hampa duduk. Allah. Satu. Dua. Wassamaa'a binaa'a. Aku buat langit sebagai binaan. Cantik langit kan? Bintang, bulan mengambang, apa semua cantik. Yang ketiga, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan aku membentuk kamu dengan bentuk yang paling cantik. Suar, gambaran. Tasawur, gambaran. Suar makna bentuk. Aku buat kamu dengan bentuk yang paling cantik. Gitu. Dan ini dia, warazaqakum minat thayyibat. Aku beri kamu rezeki minat thayyibat, daripada yang baik-baik. Kamu makan semua benda elok. Siapa dia orang balik pulau breakfast, roti canai cecah ayak longkang. Kok mai? Roti canai elok dah, pergi cecah dengan ayak acak, ayak longkang. Otak kuah kari dal tu. Habis silap, habis tak ada banjir. Banjir pula bukan sekepin, 2. Jangan cari pasal. Dia kata banjir 2. Oh, dia punya sedap ya. Tak tahu nak abang bos sampai sikit.
Wa razaqakum minat thayyibat. Aku bagi kamu manusia qaddara fahada. Ketentuan aku pada kamu, kamu akan makan benda yang baik. Binatang, rumput, ayak longkang dia rembat. Maaf sebut babi, tai dia sendiri dia makan. Tuan-tuan, geli aku. Babi, tai dia sendiri dia makan. Minta maaf lah, tak sebut tu kata binatang. Ada sini makan tai, nak mampui. Tak ada kita, kecuali dah gila tak siuman. Babi ya Karim, ya Allah, dahlah najis berat, pengotok. Najis dia sendiri dia rembat. Tak ada lah, tu binatang. Itu memang Allah nak tunjuk begitu. Itulah najis, itulah babi, kotor. Allah nak buat iktibar kepada kita. Hamba makan juga babi, apa tunggu penyakit. Tu dia duduk. Bukan saja Allah buat. Oh, kita dah rezeki baik. Tu semua Allah tentukan untuk kita manusia. Rezeki pula kepelbagaian macam-macam. Ada tuan-tuan makan breakfast, tuan-tuan makan roti canai sepanjang 60 tahun hidup. No. Kadang-kadang nasi lemak, kepelbagaian, lontong. Mana ada tiap-tiap pagi roti canai? Tak ada. Kepelbagaian Allah Ta'ala buat rezeki. Kita kan bila habis musim durian kan, apa perasaan kita? Menanti-nanti musim seterusnya. Bila ni, duk semak bulan 6 bulan 5, bulan 6 dia main sungguh. Makan sampai cek darah 185, ambil kah? Ambil durian punya pasal ni, pening-pening kepala. Melelong jalan dalam rumah, jaga makan juga, darah cek elok. Gula tak usah cakap lah, tu mesti naiknya sekali-sekala, tak apa. Potasium tinggi durian, potasium dia tinggi, untuk buah pinggang tu elok lah. Tapi terlampau banyak, dia masalah juga. Sebab Allah Ta'ala buat kita ngam-ngam cantiknya tubuh kita. Tak boleh terlampau terlebih, tak boleh terlampau kurang pula. Wa baina zalik, antara keduanya tu Islam cantik. Wa bainahuma cantik. Tuan-tuan, makan kita rezeki yang baik. Tak tahu nak habaq. Sekali-sekala cuti sekolah, makan beef stick dengan anak-anak. Beef stick. Pergi po restoran mahal-mahal sikit sekali-sekala. Anak balik cuti sekolah, takkan hampa nak idah ikan talang lagi. Muka ikan talang dah anak kita tu. Punya kedekut ayah duduk ikan talang tu. Pilah sekali-sekala kena beef stick, kena makan yang hebat sikit kan. Sudu garpu, tersalah makan sudu garpu. Cucuk makanlah tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Sambil-sambil tu cakap orang putih dengan anak beef stick. Kan? Beef stick. How's your study, my son? Boy. Anak tu peranjat tengok pak meleleh sos beef stick, dia tengok ayah. Bila masa ayah cakap orang putih? Ayah Jepun mai tembak sekolah darjah 5 pun tak habis. Mai tanya, how's your study, my son? Boy, kembar. Pasal beef stick punya pukul. Sekali-sekala apa salah? Nak ceritanya warazaqakum minat thayyibat. Allah bagi kamu rezeki yang baik-baik. Tu kita. Binatang ada rezeki dia, monyet kera ada buah-buahan dia, gajah ada dia punya laluan, dia nak makan tebu. Sebab itu kita naik timur barat kan, ada warning, jaga gajah melintah. Kita boleh tengok tu, dia melintah yang mesti tempat tu menurun. Sebab dia nak menggelonsor turun, dia nak cari makan. Dia menggelonsor. Gajah, ungkok dia turun dulu, dia menggelonsor, baru dia turun. Sebab itu laluan gajah, perhati tengok. Mesti tempat tu ke bawah. Dia menggelonsor. Dia cari makan, tebu ke apa ke. Tu kan dia naik balik dengan anak-anak dia. Dia tak isap okok lah. Lepas makan tu tak ada lah dia. Dia pergi balik aja lah. Tu gajah. Ada makan dia. Natang, buaya. Ada makan dia.
Buaya makan apa? Pungkuk orang. Sila air bulan, hampir mandi tak ketahuan, belah-belah sana lah, belah Sarawak tu, kesian dia pun. Dia tibai on the spot, dia tak peduli. Aduh, tuan-tuan. Muslimin, muslimat. Allah punya sayang kat kita. Dia bagi kita rezeki. Makanlah. Washkuru lillah. Hampa ucap terima kasih kat aku cukup. Hampa nak makan apa, hampa makan. Durian, manggis, langsat, hampa tibai. Aku buat semua untuk hampa. Makan. Yang menjual pula ambil, jual, ambil rezeki. Lepas tu ingat samalah masjid Simpang 4, ambuhlah sedekah sikit. Jangan nak jual dalam terkedaraan seorang, bagilah sikit RM10, RM20, uloklah ke masjid. Ingat samalah orang susah. Kalau ustaz mai berhenti, apa diskaun bagi elok? Tak pun bagi free. Lawak tuan-tuan. Nak sebut, saya pun beli, baru ni RM80 saya beli, Musangki. 80 satu pack. Mak Datuk dia punya sedap. Ni dok berkira nak pergi repeat lagi. Dia punya sedap dia tu. Subhanallah. Allah bagi kat kita. Itu pertama. Kata almarhum, maksud dia beri petunjuk kepada makhluk di dalam dia menentukan rezeki dan makanan dia. Kemudian, ini paling penting. Takkan nak duduk atas bumi makan aja. Ni kita manusia makan, minum, tidur, beranak. Hak tu lembu. Tentulah Allah bagi kita petunjuk dengan ibadah. Kamu mesti menjalani ibadah. Kalau kita ambil solat, okey solat aku minta kamu 5 waktu. Hampa jaga elok 5 ni. 5 ni hampa jaga elok. Hak sunat hampa nak pulun-pulun lah. Hampa tak buat tak berdosa. Tapi sunat menambah pahala kamu. Terutama yang Nabi sebut dalam hadis sahih Ibnu Hibban, 12 rakaat ni tolong jaga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. All together 12 rakaat. Nabi pesan hadis sahih Ibnu Hibban, siapa boleh jaga 12 rakaat ni, saya ulang balik, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Nabi kata akan dibina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Kadang-kadang kita terlewat agak zuhur tu tiba 2 ya. Tak sampai 4 tak apalah. Janji ada buat. Kadang kita 2 zuhur, qabliyah ba'diyah kita 2-2 je. Tak apalah. Cuma kalau dapat 4, qabliyah tu 4. 2 salam. Kena cepat lah. Kadang setengah masjid kan, dia qomat 5 minit, dia qomat dah. Setengah masjid dia lama, 10 minit, 8 minit baru dia qomat. Terpulang dekat tuan-tuan. Nak sebut hak tu Nabi aja. Semayang ni dia. Kepelbagaian tu macam-macam. Bukan 5 waktu aja. Mai hangat panas sikit, istisqa. Empat semayang minta ayat dengan aku. Mai berlaku kematian, solat jenazah. 4 takbir, tak ada rokok, tak ada sujud. Jangan pergi rokok. Dia kata, Pak mentua saya ustaz, saya kena rokok. Dia dah malu, tersilap. Dia kata, Pak mentua saya mati, saya kena hormat lebih. Yang tu lah ya buruk, tak ada dia pasal. Semayang kepelbagaian. Ya Allah, mai matahari tak ada. Matahari, bulan berada di antara matahari dan bumi. Bulan mai blok cahaya matahari. Semayang pula gerhana matahari. Mai bulan dia masuk pula bayangan bumi. Namanya penumbra atau umbra. Nah, semayang pula gerhana bulan. Tu baru semayang. Kepelbagaian. Macam rezeki Allah bagi juga berbagai-bagai. Dia main musim haji. Dia main 5 hari ya. Hampa buat 5 hari ni, aku bagi hampa syurga. 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 9 hari wukuf, 10 hari nahar, 11, 12, 13 hari-hari tasyriq. Hampa mabrur, hampa syurga aku bagi. 5 hari ya. Start 1 Syawal,
sampai 13 Zulhijjah. Itu dia panggil Al-Hajju Ashhur. Al-Hajju Ashhur, bulan-bulan haji. Hampa mai musim haji, hampa mai lah, hampa buat umrah dulu, tabattu'. Hampa mai lah, hampa bertahan sampai 28 hari bulan Jun, hari wukuf, 29 raya, hari Rabu wukuf, hampa sampai yang tu dengan ihram, pantang larang, ifrad. Kepelbagaian jenis. Hampa nak kiran, hampa niat dua-dua, haji dan umrah, niat sekali, kiran. Tuan-tuan, cukup syoknya ibadah dalam Islam. Macam-macam. Cuma haji macam itulah, kena keluar, kena cari duit, kena kumpul, kena korban perasaan, keluarga yang ditinggalkan, kesihatan, macam-macam. Sebab itu manis tapa istita'i menjadi syarat untuk haji. Istita'i maknanya kemampuan. Istita'. Kamu mampu sila. Mampu tu maksudnya duit. Mampu tu maksudnya kesihatan. Benda-benda macam tu. Pergi kursus baru tahu. Oh, kursus lama 15 minggu. 5 hari ya. 9, 10, 11, 12, 13. Satu kerja haji. Tapi Allah bagi syurga. Mabrur sungguh syurga. Kalau amal buruk tu aku tak tahu. Sebelum pi Sadang Hill, balik isak Marlboro. Confirm Haji Marlboro jawab dia. Itu saya tak tahu. Haji Mabrur Nabi kata tak ada balasan syurga. 5 hari ya, tak lama. Cuma teruk Saya pengkursus haji negeri Kedah. Bila boh kursus haji tu, dekat jemaah haji bakal pergi kan. Waktu break tu makan nasi lemak apa semua, minum teh tarik. Sagi depa sembang lah, katalah tajuk pagi tu mabit di Muzdalifah ataupun nafa awal dan nafa sani. Nafa awal 2 hari aja duduk Mina, nafa sani 3 hari. Nafa awal 12 Zulhijjah dah lontar baliklah, balik Makkah. Nafa sani 13 tidur semalam lagi di Mina. Bila kita bawa tajuk tu nanti depa sembang tengah makan. Ustaz, setakat 2 hari Mina, tak ada apa kot. Hampa pi tengok. Tanya dah pi haji, abang dah pi haji. Sebab itu rahsia Allah bagi kita nafa awal. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah, sebutlah Allah pada hari-hari yang dimaklum, hari-hari yang boleh dihitung. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala ithma alaih. Barang siapa yang bersegera untuk 2 hari, tidak berdosa dia. Maknanya nafa awal 12 Zulhijjah habis melontar balik. Barang siapa yang melewatkan sehari lagi pun tak ada hal, dua-dua boleh. Baru kita nampak bila kita dah buat haji, bila kita berada di Mina, baru kita nampak betapa rahmatnya ada nafa awal. Allah sehari je lagi Ustaz, apa salah nafas ni? Kita tanya dia, hang pernah dengar tak? Maaf sebutnya, hang pernah dengar tak orang kencing di khemah Mina dalam botol? Hang pernah dengar? Hang pernah dengar tak orang kencing dalam botol dalam khemah di Mina? Weh, tak pernah Ustaz. Tu dia Mina. Awak Ustaz lagu tu, awak hampir toilet tengok. Dia punya queue tu macam nak ambil tiket bola, ambil. Pukul 2 pagi queue lagu tu, pukul 5 pagi queue lagu tu, 2,000 jamaah 50 toilet. 2,000 jamaah 50 toilet. 2,000 jamaah 50 toilet. Satu toilet 40 orang. Pi 40 kali 50 2,000. Pi. Tu Allah bagi nafa awal. Sehari tu tuan-tuan, sehari kita tak lepak lagi di Mina, rupanya memberi kelegaan yang cukup besar kepada kita. Siapa nak nafas ni sila. Dua-dua boleh. Saya nafas awal. Saya tak tahulah jemaah lain, saya syarikat swasta kami nafas awal. Muasasah tak silap saya nafas ni tabung haji. Nafas ni tak kisah, dua-dua boleh. Dan kita bila nafas awal, kita mengurangkan sesak di Mina sebab separuh dah balik. Nampak tak? Kasih Allah.
Sayang Allah. Hak kita nafar awal balik pergi tawaf di Makkah ataupun relax dulu. Tawaf waktu tu memang orang ramai lah. Kita relax dulu, simpan beg relax. 2-3 hari kemudian baru kita tawaf. Tak apa. Kita dah tahallul awal. Tu yang tinggal di Mina tu, oh lega. Khemah daripada 30 orang tinggal 10 orang. Oh, lega lah. Geng swasta dah balik. Tinggal depa 10 orang. India punya rokok terbakar khemah. Ustaz dah balik. Tuan-tuan, itulah nikmat. Kepelbagaian makanan rezeki Allah bagi, begitulah kepelbagaian ibadah. Hampa pilihlah, hampa nak ifrat, hampa nak tamattu', hampa buatlah. Tapi aku nak beritahu, kata Nabi, Allah balas dengan syurga mana yang haji yang mabrur. 5 hari 9 sampai 13 Zulhijjah. Subhanallah. Inilah keindahan, kecantikan agama Allah. Maka saya nak pesan, habis ayat kita, bulan depan sambung. Saya nak pesan begini, jangan lupa nanti coming soon. Ni dah 16, ni malam 16. Ni dah malam 16 Zulqa'dah. Nanti penyimpan Maha Besar Raja-Raja, tok-tok guru kita akan tengok anak bulan untuk 1 Zulhijjah. Penentuan 1 Zulhijjah. Maka akan disihat nanti bila tarikh 1 Zulhijjah. Maka jangan lupa, pertama, kalau mampu, saya ulang balik, kalau mampu boleh berpuasa straight 9 hari. Bermula 1 Zulhijjah sampai malam raya, malam hari nahar, malam 10 Zulhijjah. Boleh puasa 9 hari straight. Sila siapa nak buat. Tabik kat hampa. Sila. Yang kedua, boleh puasa beberapa hari antara 1 dan 9. Ambillah 2-3 hari. Yang ketiga, boleh puasa, itu saya buat, tuan-tuan buat, semua kita buat insya-Allah 9 Zulhijjah sahaja. Jadilah hak tu Tok Wali dah. Hak tu pun jadi dah. 9 Zulhijjah sehari. Hari wukuf. Tak boleh juga hak tu, tak ada apalah, hisap je lah rokok. Duduk je lah diam. Tunggu je lah takbir raya. Tuan-tuan, muslimin muslimat, jangan lupa itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa siapa yang mampu berkorban. Siapa yang mampu ada lebihan rezeki dia, sunat muakkadah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Korban. Siapa yang mampu, tak mampu apa boleh buat. Tambahlah lembu, mahal nak mampu itu. Satu bahagian saya Korea saya Laguna, satu bahagian 1000 lembu sadu. Lembu hak sadu punya. Tak sokol lembu tu sadu. Badan besar. Satu bahagian 1000. Itu ada lembu bawah tu sikit, grade AA, satu bahagian 900. Saya boleh tahan 900 dengan 1000 tu. Tapi ada juga orang masuk daripada duit, tak apalah. Lebihan nafkah apa semua ada lebih. Saya tengok-tengok atu je lah Kemboja. Hak 300, hak tu je lah kita mampu satu bahagian. Jadilah janji ada konsep berkorban. Tu pun Kemboja tu pun tengok elok. Tengok siasat dulu. Kan macam-macam bukan kita tuduh. Saya ambil Kemboja tu lah, tapi kawan punya lah, insya-Allah kenal kita. Dia pun ustaz juga, kawan kita. Tak apalah. Ni jangan main ni kan, ke mana dia halap pergi ke Jerman tu. Kita mesti faham mana kita mampu. Itu aja. Buatlah kalau mampu. Tak buat macam mana. Boleh kongsi tak satu bahagian tu? Satu bahagian katalah 800 orang. Duit tak cukup 800. Pakat dengan kawan-kawan ada 10 orang. Kita seorang RM80. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Mazhab Syafi'i boleh. Cuma nama seorang lah. Ingat bibuh nama 88 tu. Nama seorang pakat bertinju pula. Okey, nama pula. Nama seorang, tapi kata Imam Syafi'i, pahala kongsi semua. Tu dia. Ada orang dia tak mau, leceh, aku seorang sudah, aku nak pahala aku seorang, letak lah duit yang banyak. Niat tak ada duit, kadang-kadang kurang. Sadu RM1,000 satu bahagian. Cari 100 orang, seorang RM10. Tu dia punya ramai. 100 orang, seorang RM10 ramai. Ambil. Dapat pahala tak? Dapat RM10 ya.
Boleh dalam mazhab Syafi'i. Cuma jarang kita buat. Tapi boleh. Nama satu je. Jangan berubah pi nama pi 100 orang pula. Dia mesti dia 7 bahagian saja. Tu kena faham. Kalau mampulah nak pi haji mungkin tak pi lagi. Tu je lah. Sebab Nabi kata tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada hari nahar melainkan menumpahkan darah binatang kurban. Allah cukup suka. So mana kita mampu. Saya tak mampu Ustaz. Anak saya sekolah lagi 5 universiti, 4 sekolah rendah. Anak 15 bagus punya duk benih elok. Buat lagu mana? Tukang gaji tak apa ada. Saya kerja driver je Ustaz, 2,500 gaji. Anak 5 orang universiti. Kita duk intai dalam poket dah. Tengok ada rokok mahal. Rokok ada hisap tu mahal. Tapi tak mampu juga. Leceh juga lagu tu. So tuan-tuan, fikir dan timbang. Inilah amalan yang boleh kita buat pada masuk saja Zulhijjah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. So kita jumpa bulan depan 2 Julai, habislah 13 Zulhijjah, malam 14. Habislah tu malam 14. Habislah takbir muqayyad. Kita jumpa nanti 2 Julai, 13 Zulhijjah malam 14, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati dan kita sambung dengan ayat yang keempat pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.